Even kat saya punya media sosial selalu orang komen kau ni beria lah botak. Sebab ada ni dah. Ada ramai. Sebab dunia dipenuhi dengan orang yang tak beria. Betul. Faham tak? Jadi, untuk orang beria macam kita ni di golongan minoriti, jadi pelik. So dia orang yang tak beria ni, dia tengok kita pelik, tapi dia tak tahu kita pun tengok dia orang pelik. Betul. Macam mana kau boleh tak beria? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar? So hari ni saya bersama dengan Top G Malaysia. B40, M40, T20. Inilah idolanya. Thank you very much. Semua golongan dia akan, sebab saya ada follow satu page. B40 buat hal apa hari ni? Okay. Selalu muka Tuan Azri Walter kerap ada tu. Okey, selamat datang ke Podcast with Daddy. Thank you Daddy Hood. So mungkin bos boleh memperkenalkan diri. Oh, macam sekolah. Dia casual yang tak casual lah macam tu. So thank you very much kepada Daddy dan tim pertama sekali kerana jemput saya. Nama saya Azri atau lebih dikenali sebagai Azri Walter. Kerjaya saya adalah usahawan sepenuh masa. Saya ada beberapa rangkaian perniagaan di bawah jenama Walter. So antaranya rangkaian barbershop, saya ada own college, ada team sales, direct selling dan juga digital marketing. Saya ada clothing line dan saya ada gerakan-gerakan grup lelaki. Ada. Dan saya juga saya ada coffee shop. Saya juga adalah content creator. Okay. So itulah sedikit. Steady bos So maknanya di suku abad kehidupan ni banyak banyak achievement, alhamdulillah. Saya punya achievement start daripada zaman kanak-kanak. Umur 12 saya dah wakil Malaysia. Ketika orang lain wakil sekolah simpanan. Saya pernah jadi wakil simpanan. Tak, bagi saya kalau wakil sekolah simpanan kira teruk Kira level teruk. Kalau dalam game orang panggil camat. Ada istilah dia. Camat ni cadangan mati. Maknanya dia bawa tapi dia tak dia sebenarnya untuk cukupkan je kan. Betul. So start umur 12 wakil Malaysia. Lepas tu masuk sekolah sukan, travel banyak negara. Saya dalam squad kelayakan Piala Dunia Remaja bawah 17 tahun. Lepas tu last Under 19 Champion Youth Cup dekat Malaysia, wakil Malaysia. Last Selangor Liga Super, lepas tu berhenti kerja Pizza Hut. Keras dia macam ni. Mula-mula miskin, naik atas, lepas tu miskin balik. Terus daripada champion Pizza Hut. Dia tak adalah Pizza Hut tu tak bagus, tapi sebab dulu, lagi satu dulu masa saya main tu, saya punya gaji tak besar. Waktu tu industri bola tak macam sekarang. Dulu orang nak jual burger pun tak berani jual. Sebab penyokong tak apa ada. Dulu industri dulu. Lepas tu bila kutipan tiket apa semua tak berapa ni, jadi fund tu tak besar. Jadi untuk player muda macam saya waktu tu saya umur 19, ada 4 orang umur 19 yang main Selangor Liga Super. Untuk main Selangor ni bukan senang tau. Waktu tu lah. Ni sebelum ada JDT apa lagi lah. Saya satu tim dengan, waktu dalam squad tu Syukur Adan, Indra Putra, Amri Yahya, Frank Seto ada import waktu tu, Fazli Syari, Akmal Rizal, lama Syafiq Rahim, OG tu semua semua. So waktu tu lah. Lepas tu berhenti, cari kerjaya lain. Sebab saya try lah pergi tim-tim lain waktu tu. Cuma saya adik-beradik ramai, jadi kita lelaki ni, kita punya rasa tanggungjawab tu betul lain kan. Saya boleh pilih untuk teruskan main, tapi bila tengok tim lain pun ada yang tanyakan kawan 6 bulan tak bayar gaji. Berat. Saya rasa kena fast money dan tak pernah kerja. Benda paling saya tahu pergi dalam shopping mall, kerja fast food lah. Jump into F&B Saya waktu lepak dengan star-star tu, tiba-tiba kerja kitchen, kawan dengan Nepal dengan Bangla. So saya rasa lost tu. Tidur atas kotak dekat tangga mall tu kan. Gila, rasa lost. Pernah macam nak kena comeback balik bola sepak ke apa? Tak ada. Sebab saya selalu bagi tahu orang lah, tapi kadang orang cakap saya belagak. Waktu saya main bola dulu, saya tak minat pun. Tak minat? Tak minat. Saya orang miskin. Saya duduk kawasan flat kos rendah. Mula duduk Stenggan roboh, pindah flat kos rendah.
So saya ada talent. Kalau main bola kat padang dulu kan pakai triangle, pakai slipper. Betul. Kalau contoh ada 20 orang, saya boleh dribble semua. Oh, tapau semua Semua. Oh, steady. Saya ada talent tu. So saya nampak main bola ni boleh bawa saya keluar daripada saya punya environment tu. Sosioekonomi tu lah. Saya nak keluar sebab bapak saya driver lori, dia kena kerja. So dia tak boleh nak bawa pergi sini, pergi sana. Jadi saya teringin. Jadi saya tahu saya tak boleh nak suruh bapak saya berubah, betul tak? Betul. Dan bukan salah bapak saya, dia do the best sebagai ayah. So saya tengok saya main bola ni okey. So saya main bola. Bila saya main kat taman, dekat kawasan flat ni, sebab saya terlalu handal. Tak ada fight. Tak, bukan. Jadi okey, apa masalah dia bila kita terlalu handal? Orang akan mudah pulau kita. Betul. Orang macam tak payah main ni betul. kan. So bila kawan-kawan kat flat tu tak bagi saya main, itu saya geram, saya main Malaysia terus. terus laju gitu Tapi macam budak-budak flat ni sekarang masih lagi mengenali. Mungkin dia orang kenal saya lah, sebab dekat kawasan tu saya antara orang yang cipta sejarah. Dia orang senang kenal. Oh. Betul tak? Sebab betul. manusia ramai. Betul. Apa yang membuatkan kau kenal Murad? Siapa? Dia dah mati. Tak ingat. Faham? Betul. Jadi kalau kita ada do something in life, jadi orang senang ingat. That's why penting untuk kita sebagai lelaki terutamanya kita kena always at least kena ada achievement. Betul. Achievement. Apa-apa achievement lah. Tak kisah, tak mesti kena meniaga. Kalau dia kerja makan gaji pun, apa achievement the best dia dalam hidup. Betul. Supaya anak-anak dia boleh jadikan dia sebagai hero. Inspirasi. Macam saya selalu letak diri saya ataupun mindset saya ni. Saya tak nak orang lain jadi turning point dalam keluarga. Biarlah saya menjadi turning point tu. Sebab sama juga ayah saya pun, arwah ayah pun memang meniaga 16 tahun, 17 tahun, ibu pun sama. So diorang dah buat yang terbaik lah kan. So kita sebagai anak ni memang kena cari. Yes. Sebab tu saya dulu walaupun dibuang asrama bersama Hasan kan. Cikgu Mainah, kalau Cikgu Mainah masih ada, dia tengok Eddie, you are the most rubbish student. Tapi saya anggap benda tu bukanlah satu penghinaan lah. Dia lebih kepada motivation. Kalau budak sekarang benda kena macam tu je viral. Kan, kena marah sikit je viral. Dulu kita berdiri atas meja biasa. Betul, standard. kena sarung bag kat kepala tu normal. So macam Cik Azri sendiri atau Tuan Azri sendiri, perjalanan hidup tu memang penuh warna-warni lah. Pernah, bukan warna-warni lah, gelap banyak. Banyak lagi. Saya sekarang umur saya macam ni, majoriti hidup saya ni saya struggling. Saya macam ni baru lagi. Oh ya. Tapi struggling tu sebenarnya best kan? Best. Dia steam lah. Sebab kalau tak, hidup ni rasa bosan lah, tak ada challenge. Apa yang paling, kerja yang paling macam tak pernah terfikir di akal lah, yang Tuan Azri pernah tak apa, kerja je? Saya sampai tahap pernah jadi DJ dekat konti kedai makan. DJ. Macam selamat datang diucapkan pada para tetamu hari ni. Macam tu. Tapi suara sedap. Boleh dibawa ke tengah. Sebenarnya saya tak ada choice. Dulu dia fasa tu, saya dulu punya kerja kerajaan. Sama. Kita sama. Benar ke? Saya sektor pendidikan. 5 tahun kat pendidikan. Apa jawatan apa? Kerania. 17 lah. 17. N17. Guna sama am tapi awak tak tahu betul. Apa. Dia kurungan guna sama am ni dia ada lain, ada yang ada yang N17 keuangan. Dia hanya perlu uruskan benda-benda yang angka. Betul. Jadi kalau tiba-tiba bos kau angkat pasu, dia tak boleh. Betul. Tapi macam saya guna sama am, maksudnya semua boleh. Angkat pasu, angkat meja, air keluarga, dia boleh guna macam-macam. Macam tu lah. Tapi 17 lah? 17. Oh, steady 17. Budak-budak 17 steady. So kita memang telah didoktrin dalam mind kita oleh parents kita. Betul. Looking for security lah. Betul. Government. Kita tak cakap salah. Betul. Cuma dulu kita tak ada exposure. Kita rasa the only way untuk sukses adalah dengan ada kerja yang terjamin. Betul. Dulu tak ada macam ni kan. Sekarang dah lebih terbuka. Terbuka lah. Pada saya peluang tu banyak lah kan. Manusia muncul peluang kerjaya baru. Manusia pun berjaya pun bukan sebab duit, sebab peluang. Kan duit tu banyak mana pun, rasanya Tuan Azri pun tahu dia akan boleh habis. Betul. Tapi peluang tu tak semua orang ada lah. Betul. So duduk kat kerja government ni, apa dia punya yang Tuan Azri rasa macam tak boleh macam ni? Okay, so saya ada satu tabiat, apa-apa saya buat, saya always be the best lah. Saya tak buat lebih kurangnya.
So walaupun saya kerja kerajaan 3 tahun saya dapat anugerah Perdana Menteri Cemerlang. Oh, dah dapat APC? Oh, sempat tak sempat? Saya tak sempat APC. Okay, Saya tak. sempat keluar pencen. Oh, keluarkan loan komputer sempat loan komputer. Saya sempat keluarkan KWSP saya je. Okay. Habiskan semua habis. Keluar, Itu kelebihan dia kan. Dan juga maksudnya kita pilih skim bencin, KWSP boleh keluar semua. boleh keluar semua, beli Honda Mayat tu. Okay. So sempat APC sempat betul 3 tahun. Sebab saya buat banyak benda lain yang kerani lain tak nak buat lah. Contoh usung speaker, gulu-gulu wire, buat benda-benda all rounder lah sebenarnya. Semua. Oh, steady. Cuma orang macam saya ni selalu orang sukar nak senangi. Oh, sebab tak ada element of kipas ke macam. Bukan, saya ni beria. Oh. So saya even kat saya punya media sosial ada selalu orang komen kau ni beria lah botak. Sebab ada ni dah. Ada ramai. Sebab dunia dipenuhi dengan orang yang tak beria. Betul. Faham tak? Jadi, untuk orang beria macam kita ni di golongan minoriti jadi pelik. So dia orang yang tak beria ni dia tengok kita pelik, tapi dia tak tahu kita pun tengok dia orang pelik. Betul. Macam mana kau boleh tak beria? Betul. Kan? So kita seri lah. Betul. Satu sama lah, faham tak? Macam tu lah konsep dia. Betul benda tu. Dia jarang orang berfikir untuk sebenarnya beria ni tak salah pun. Dia lebih kepada apa? Tak, kalau tak beria jadi apa? Buat lebih kurang lah. Betul. So apa jadi? Asal boleh lah. Kan? Asbol dia jadi asbol pula kalau tak beria. Jadi lagi bagus pilih untuk jadi beria lah. Sebab pada saya beria ni boleh hasilkan something lah. Ya. Either bagus ke tak bagus ke. Kalau benda tu positif untuk kita, then kan, good or bad is still marketing pada saya lah kan. Tapi apa yang Tuan Azri buat memang betul-betul membuka mata saya lah sebagai budak-budak asan ni kan. Sebab saya ada simpan satu Tuan Azri. Saya ada simpan satu reverse card orang panggil. Apa tu? Reverse card ni orang biasa diorang biasa akan macam toxic lah dengan team saya kan. Sebab saya ada team e-sport. Okay. Jadi diorang cakap Daddy kau tak payahlah import macam-macam. Ya lah kau ni bukannya boleh champion pun. Tapi saya akan gunakan reverse card saya. Mana reverse card saya ni? Alamak, sekejap. Ni reverse card saya. Azri Walter, the trap card. Dengan dia punya tagline, sebab boleh dek. Jadi macam ni kan. Macam orang kerap toxic ke kan. Kita kan di golongan-golongan macam ni kan akan dicakap kau tak payah ya sangat lah. Kau let sudah. Kita yang jenis muncul. Kan ada tak macam satu komen yang mengganggu Tuan Azri tu sendiri? Tak ada. Sebab tak ada. Sebab dia orang kena tahu apa-apa kata-kata dia orang bagi kat saya bukan first time. Saya di-reject still sejak zaman kanak-kanak. Saya different daripada zaman kanak-kanak. Kan? So jadi remaja, jadi orang dewasa, saya biasa orang reject saya, tak nak kawan dengan saya. Orang cakap poyo lah, belagak. Ini memang lauk saya. Dah biasa. Biasa. So bila orang cakap kat komen, saya it's part of life. Kan? Jadi saya faham sebab apa dia orang rasa macam tu. Sebab untuk orang macam saya ni, saya punya level confident ni tak ada hijab. Memang tak ada. Infinity lah. Tapi ramai orang kat luar sana dia low self esteem. Contoh contoh simple. Dalam masyarakat kita ni orang konon-konon humble lah. Contoh kalau beli kereta baru, kau beli kereta baru ke dia? Tak adalah, biasa je. Nampak? Kan konon-konon humble lah macam tu. So sampai dia perasan ada ramai orang ada kebolehan dan kemampuan tapi dia tak berani bagi tahu aku boleh buat ini. Sebab apa? Kalau aku bagi tahu aku boleh buat, maksudnya aku tak humble ni. Nanti orang tak please aku. Dia nak humble punya term tu ada dalam diri. Yes. Sebenarnya ada garis yang halus antara arrogant dan juga confident. Betul tak? Sebenarnya saya confident. Saya bukan arrogant. Kalau saya belagak, takkan saya buat live setiap hari, sharing ilmu, buat video secara percuma. Mana ada orang belagak buat kerja macam tu? Betul tak? Buka peluang pekerjaan kat budak-budak muda ni. Mana ada orang belagak buat macam tu? Betul. Dan saya belajar banyak benda lah. Kadang orang ingat orang-orang yang kita ada achievement dalam hidup ni yang dia belagak. Tapi saya jumpa orang yang biasa-biasa belagak ego pun ramai. Ada. Jadi ego dengan belagak ni dia tak ada kena-mengena dengan tahap pendidikan ataupun berapa banyak duit dia. Dia adalah sikap individu. Tak kisah dia macam mana level dia pun. Saya jumpa orang kaya belagak dia.
kan? Saya jumpa orang yang tak kaya belagak pun ada. Ya, jadi saya belajar sebenarnya dia sikap negatif individu. Dia tak ada kena-mengena pun. Dia belajar ataupun kaedah pemotongan kepala takuk pun tak ada kena-mengena. Sebab contoh sekarang ni kita tengok kan orang cakap budak ni sunat laser. Betul. Jadi budak-budak ramai down kan. Macam awak budak-budak Gen Z kadang kita tak tahu, kadang ada orang dia rasa aku ni akan gagal dalam hidup ke sebab semua orang kat media sosial cakap sunat laser. Jadi saya bagi tahu dia orang, pada adik-adik yang sunat laser, sebenarnya kejayaan ni tak ada kena-mengena pun dengan kaedah tu. Dengan kaedah pemotongan kepala takuk. Sebab kalau betul siapa yang sunat guna tok mudim akan berjaya, kenapa ramai yang keras kat luar sana? Faham tak? So sebenarnya tak ada kena-mengena. Yang penting semua ada peluang untuk sukses dalam hidup. Betul. Sebab tu saya cakap, saya selalu letak lah, macam manusia memang akan berjaya bukan sebab duit, tapi sebab peluang lah. So selain daripada liku-liku kan, adakah di zaman Azri Walter ni famous di TikTok ni satu level yang pada Tuan Azri sendiri, inilah this is it lah. Okay, pertama sekali saya bukan baru famous, saya dah lama. Okay. Tak, okay. Eddie bayangkan kadang orang tanya saya, bang, abang tak ada ke rasa macam bila berjaya ni rasa macam lupa diri, macam culture shock, terkejut dan sebagainya kan? Okay. Saya bagi tahu dia, adik kena tahu golongan yang awak pernah jumpa kan orang yang tiba-tiba kaya, ada lupa diri kan? Betul, ada. Orang macam ni, kenapa dia lupa diri? Sebab dia tak sangka dia berjaya. Saya lain. Daripada kecil saya dah memang plan satu hari nanti saya akan berjaya. Bila kejayaan datang, saya kata selamat datang kejayaan. Jadi saya tak ada apa berubah pun, saya sama. Saya punya karakter, cara saya cakap ni, ketika miskin pun jenis saya cakap. Saya punya confident. Jadi kalau saya jumpa kawan-kawan lama, dia akan jumpa saya, dia cakap, kau tak ada berubah Kenapa? Daripada dulu sampai sekarang belagak sama. Jadi tak ada berubah. Maintain. Masih steady lah. Steady. Masih sama sama. Tapi saya ada masa dekat dalam live lah. Saya ada pernah tanya apa lagu favourite. Ternyata lagu favourite kita pun sama. Yang mana tu? Ada satu lagu. Lagu tu artis wanita. Cuba nyanyi sikit lagu favourite. Yang mana? Ada satu lagu ada. Lagu apa Lagu-lagu lama juga. Dayang? Bukan, Uji Rashid. Uji Rashid. Itu memang favourite lah. Lagu tu Syahdu tu. Dia lagu tu dah kapan itu lagu kalau budak-budak sekarang dia kurang lah dengan lagu-lagunya tu. So adakah music pun is part of Tuan Azri Walter punya cara nak deliver message ataupun apa? Okay. Sebenarnya saya berkecimpung muzik ni, saya sampai tahap nyanyi tepi jalan tau untuk survive. Busking? Satu lagu RM1, satu hari dapat RM3. sampai terbakar halkom. Macam-macam benda saya buat. Asalnya tak pandai nyanyi pun, tapi disebabkan nak cari 1001 cara, kena cuba lah macam mana pun. Saya memang, bagi saya muzik ni saya tak adalah ekstrim sangat. Okay, tapi saya boleh lah nyanyi sikit-sikit, tahulah pasal muzik apa semua. Untuk sampaikan message tu, saya tak adalah lagu sendiri. Cuma saya rasa penulisan, ada lagu yang kena. Seni tu dia boleh sampaikan message. Dan saya aktif menulis juga. Walaupun SPM dulu pilih tajuk Aku Sebatang Pen Kilometriko Bana. Tak dapat A, tapi saya ada buku sendiri. Ada release juga buku sendiri. Ada buku sendiri. Apa yang tak ada? Memang sebab apa? Sebab boleh. Betul, sebab boleh. Ada date. Tapi tagline tu tak pernah terfikir lah dia akan jadi satu tagline Azri Walter. Betul. Saya lepas tu saya lain sikit selalu orang dia punya tagline satu je, saya macam-macam. Maknanya banyak. Enyak sampai lunyai sebab boleh lagi apa macam-macam. Okay, ada still ada always ada benda baru kan. Sebab saya businessman kan. Kita faham lah bila macam Eddie pun buat bisnes, kita always kena berfikir di luar kotak, kena ubah kita punya packaging. Betul. So bagi saya sebagai content creator, kalau orang tu buat personal branding, dia pun kena always change lah kan. Saya macam-macam dulu image saya, rambut blonde, botak, macam-macam. Pernah sampai halkom besar macam ni, beguk dengan Hasan makan raya canai. Hasan kenal melalui mana Tuan Azri? Okay, Hasan ni kepada yang tak nampak kat kamera ni. Betul tak nampak. Tapi nanti saya attach lah gambar Hasan ni. Hasan ni dia sekarang CEO Walter College. Hasan
Saya kenal dia di Walter Barbershop. Dulu dia salah seorang ejen jual Walter Pomade. CEO Sekarang CEO. Saya ingat dia meninggal dulu sebelum dia jadi CEO. Rupanya dia jadi CEO. Tapi Hasan antara orang yang OG orang lama. OG dan orang yang kerja keras lah. Saya ingat lagi waktu Corona bana tu. Okay, kan kita tak boleh meniaga. Industri saya macam awak make money teruk lah kan, sebab benda online. Dia paling make money ketika Corona bana lah. Okay, kita paling keras sekali waktu tu. Faham? Sampai Ustaz San dah makan belum? Ini ada RM30 ni, belilah timun ke apa. Okay, so saya ingat lagi, kita orang industri gunting rambut, kita orang buat training, education, barbering semua ni antara yang last kali industri boleh buka. Waktu dah boleh rentas negeri semua tu, saya pun datang kat Walter College. Hasan kebetulan dia tinggal sekitar situ. Saya datang, tiba-tiba saya tengok dari belakang, ini orang Indonesia mana ni? Tak pakai baju semua kan. Tengok Hasan tengah chat. Cakap, San, awak buat apa ni? Kita mana ada student apa? Dia kata, saya kena standby tuan. Anytime buka, kita akan ada student. Nampak dia punya mindset tu. Dia dah 8 step ke depan. Dia dah. Kalau dulu Maharaja China tanya panglima dia, apa strategi awak? Laksamana Cheng Ho. Dia yang ujung sekali, dia kata, saya sudah berada di sana dan telah menawan empire belah sana. Wah, dia dah menang. Dia bukan fikir strategi, dia dah menang. Dia dah tahu lah. Dia dah tahu. So alhamdulillah banyak antara kita create satu course baru yang terbaru kita buat jurupulih motosikal. Sebab budak-budak sekarang kan minat motor, tak minat masuk universiti apa semua kan. So kita create satu course ni, belajar dalam tempoh yang singkat, jadi pomen, boleh teruskan hidup. Dia suka main minyak apa semua kan, daripada dia hidup isap gam apa. Baik dia buat something kan lah, untuk dia ada soft skill dan sebagainya. Yes. Orang yang ada skill saya rasa sekarang ni. So, macam Hasan ni antara right hand lah untuk Walter punya branding. Dia bukan right hand, dia main hand. Saya orang paling tak pandai sekali. Tapi Hasan baik. Saya walaupun saya kena buang asrama dengan dia dulu ada 4 orang kena buang asrama. Saya, Hasan, Kobis, Janggut dengan Cekot Hasan Cekot. Kita orang memang dah rasa macam inilah kegagalan dalam hidup. Tapi rupanya Hasan antara yang cepat jadi CEO, pakai baju handsome macam gentleman. Orang berjaya. Saya ingat ni join insurance. saya macam kalau join insurance nak kena unfriend ni kan. Tapi jangan. So rupanya dia bagi tahu dia sekarang buat apa, barber dan sebagainya. Tapi baiklah, baguslah. Hasan ni saya nampak dia tu lah, macam even Eddie pun sekarang develop youngsters kan dalam e-sport. So sebenarnya untuk macam kita ni, kita lebih kurang sama. Macam saya tak tahulah Eddie macam mana. Saya punya soul tu, because saya pernah lost dulu. Kenapa saya ada buat video? Lost yang macam mana tu? Dulu mana ada media sosial, sipu-sipu pun kat universiti lagi saya rasa. Betul. Mana ada. Dulu media sosial mungkinlah Facebook ada, tapi kalau kita buka, setiap hari kita akan baca apa tau? Alhamdulillah, isteri saya selamat melahirkan anak dengan berat 3.5 kg. Itu je. Saya tengok semua orang dapat anak je. Tak ada inspirasi langsung kan. Betul, tak tahu apa nak buat. Saya alhamdulillah saya salah seorang yang Allah selamatkan lah. Saya environment saya dengan tempat saya datang dengan belajar tak tinggi. Ramai yang tak survive lah. Yang hanyut pun ada. Saya ada kawan yang meninggal pun ada sebab benda-benda yang tak elok pun ada. Macam saya salah seorang yang selamat. Jadi saya rasa Allah bagi saya rezeki ni, saya kena sebagai tanda bersyukur tu, saya kena giving back to the society lah. Antaranya saya develop benda-benda ni. So saya dapat anugerah dulu tau. Saya tak tahu dulu meniaga ni, ingat ke kerja kerajaan ni ada anugerah. Ada PC je. Saya dapat anugerah Rising Star daripada Malaysia Innovation Center Magic under MOF. Sebab impak sosial saya bagi buka 200 peluang pekerjaan kepada budak-budak muda. Sebenarnya kita buat bisnes ni kan banyak peluang pekerjaan. Betul. Orang boleh belajar. So nampak macam kecil lah. Sebab saya start benda ni semua, saya start jual barang tepi jalan tau. Direct selling. Dan tu jual apa? Saya pun pernah direct selling. Saya jual minyak rambut, apa-apa barang yang kita boleh jual. Tapi saya kerja tak sampai 2 jam lah. Sebab saya rasa macam kena tipu macam tu. Sebab dia punya time tu jawatan kosong. Dia punya tulis executive pemasaran. Saya pun dengan ya kelapanya datang. Dia kalau direct selling ni dia ada macam
ritual tepuk tangan ramai-ramai. Rupanya dia suruh saya jual bantal bantal urut bulat tu. Jadi saya rasa macam ajaran sesat ke betul. Jadi saya terus menolak. Tapi Tuan Azri pernah duduk di direct selling juga. Betul. Time tu jual minyak rambut. Saya start jual minyak rambut. Walter ni? Bukan. Bukan. Orang punya. Orang punya. So start jual. Balik kerja office, petang-petang pergi jual tepi jalan. Lepas tu bina team. Lepas tu baru start buka barbershop. Tapi pandai menggunting lah? Tak. Oh, steady. Sebab apa? Jump into je? Sebab boleh. Sebab boleh dek. So sebab boleh ni dia nampak macam simple tau. Betul. Tapi sebab boleh ni sebenarnya kita kena faham. Minda kita telah diprogramkan daripada kecil bahawa ada banyak benda jangan, tak boleh. Perasan tak? Jangan, betul. tak boleh. So tanpa kita sedar, bila kita dah jadi orang dewasa, sekolah dah habis, universiti dah habis, tapi kita masih duduk dalam sistem tu dalam otak kita tanpa kita perasan. Betul. Sebab tu ada ramai orang dia ada uncertainty, dia nak buat decision dia tak sure. Ni boleh ke, ni tak boleh. Jadi sebab boleh dik ni, dia sebenarnya masuk dalam otak rakyat Malaysia ni untuk reprogram balik minda dia orang. Saya belajar SPM, tapi saya ada college saya sendiri. Sebab apa? Sebab boleh. Betul. Betul. Saya daripada dulu sebab boleh je. Saya dulu miskin, so saya nak try lah keluar daripada kemiskinan tu. Try je. Sebab apa nak try? Sebab boleh, itu je. Sebab ada ramai orang dia tak boleh. Betul. Faham? Jadi sebab boleh ni banyak menginspirasi. Ada tak macam orang jumpa kan, bang, abang ni memang betul-betul, ataupun orang jumpa secara direct, Azri boleh kau jangan ya ada tak? Oh, tak ada. Biasanya dalam komen lah. Dalam komen. Tapi kalau selalu yang jumpa, yang pergi mana-mana terserempak, positif. Dia kata teruskan buat video. Tapi dia cakap lah, di komen lain kita pun tak tahu. Betul. Kan? Saya tak sangka tau Saya dulu, kalau saya nak cerita, waktu saya buat direct selling dulu, bila kita jual barang ni, kita kena reject. Betul. So saya daripada kecil saya kena reject. Main bola orang reject. Betul. So bila jual ni pun kena reject. Orang tak nak dengar apa saya cakap tau. Okay. So saya tak sangka hari ni merata-rata orang nak dengar saya cakap. Oh ya. Betul tak? Faham tak? Saya sampai itu hari, saya ingat ke kat darat dia saya orang kenal saya. Dekat udara pun. Maknanya di atas awan. Dalam flight. Time tu ini nama dia terkenal di udara. Darat dan udara Time tu apa dia punya Azri Walter thank you very much. Saya dulu waktu COVID dia orang kerja airlines kan. Airlines ni banyak terkesan. Saya muncul video saya tu waktu Corona bana. Ramai orang down, ramai ni kan. Saya masa tu teruk Business tak boleh run, budak-budak nak makan. Itu memang teruk. Tengok saya tengah teruk. Bottom frag habis lah. Landlord minta sewa, kiri kanan depan belakang tau. Minta saya duit apa semua. Okay. Sepatutnya kalau kita tengah macam tu, selalunya orang akan buat apa? Dia gelapkan bilik dia, on lampu RGB, pasang lagu tadi. Betul. Uji Rashid. Betul. Sepatutnya dia tengah sedih lah. Tapi saya terbalikkan feeling tu. Waktu tu lah saya buat konten dekat TikTok 2 minggu saya punya follower naik 250,000. Di TikTok? TikTok. Satu hari saya nyak 10 ke 15 video. Dalam keadaan saya tengah stres tu. Steady sepatutnya orang stres dia kena letak betul tak? Dia lagi bab duit kan. Yes. Banyak orang mengambil jalan pintas lah. Betul. So saya terbalikkan perkara tu dan saya berjaya develop saya punya branding Azri Walter. Macam sekarang memang fokus on motivasi ataupun ada kelas ke? Sebenarnya saya bukan pakar motivasi ke apa benda. Apa yang saya cakap tu based on experience hidup je. Sebab bila kita ada banyak experience, kita boleh cakap kan? Betul. Dia tak sama macam baca buku bagi tahu balik. Betul. So apa yang saya bagi tahu orang pasal cara dia nak uruskan minda dia ke, semangat dia ke, based on pengalaman saya uruskan diri saya sendiri. Sebab tu saya bagi tahu orang pasal nyak sampai lunyai. Dulu ada orang tak suka. Dia tu buat apa nyak sampai lunyai? Work life balance bana bullshit. Betul tak? Betul. Saya cakap simple je. Work life balance okay. Kalau kau tak ada masalah keuangan silakan. Betul. Tapi apa jadi kalau orang yang ada masalah keuangan tapi dia terikut dengan benda-benda dan dia tu. terikut. Tak okey lah lari kalau dia ada isteri, ada anak-anak. Kan macam mana dalam keadaan kita ada masalah keuangan, kita masih ada free time. Duk pakai kain pelikat, telur terkeluar. Betul tak? Lepas tu pegang remote Astro, tukar sampai 300 channel, lepas tu tak ada cerita lah ini. Faham tak?
Betul. Kan, okay, Di, saya suka macam relate kan lah. Macam awak antara dia level king lah, betul tak? Pasal e-sport ni Tak kan? juga. Ni tengok humble. Tak. Nampak? Tak, yes, ya. Dia bukan king, dia lebih kepada atas sikit. Atas sikit. Macam tu. Dia maharaja lah. Okay. So, bagi saya, katakanlah main game semua ni kan. Pertama sekali saya suka nak bagi tahu kan, untuk semua orang yang tengok video ni hari ni, kita pun tak tahu siapa tengok. Mungkin jarang mak-mak diorang tengok kan. Tapi untuk channel saya ramai. So ramai mak-mak kan tengok. Pada parents, pertama kita kena terima hakikat bahawa dunia telah berubah. And kita, masyarakat kita ni, kita ada satu perkara kita susah nak move on. Betul. Dalam apa-apa benda lah. Tak percaya tengok story WhatsApp. Okay? Kan? Ramai orang susah nak move on. Jadi kita masih ada orang mengharapkan bendi turun 50 sen seikat. Betul tak? Betul. So kita kena terima hakikat bahawa ekonomi yang kita ada hari ni, ekonomi duit kertas. Inflation, duit akan susut nilai dia. Harga barang akan meningkat, cost of living meningkat. So, dan dunia telah berubah. Kalau dulu kita faham 30 tahun lepas, the only way untuk survive dalam hidup ataupun sukses, satu jalan je. Sukses dalam akademik, masuk universiti, jadi profesional, berjaya. Betul. Beli rumah teres, lepas tu anak lari-lari kat depan, dia selak lansi, anakku sedang berlari. Itu impian semua orang. Faham tak? Lepas tu pagi-pagi bangun, menguap, pakai baju yang orang berjaya tu. Lepas tu turun tangga pusing, lepas tu dah ada sarapan semua kat bawah meja. Betul tak? Lepas tu dia pun siap-siap, dia ambil roti satu je. Saya dah lambat. Ini betul-betul imagine tu living style yang diimpikan lah. Impian. Tapi semua orang kena faham, kita hari ni dunia dah berubah. Kalau dulu memang satu cara, saya tak cakap cara tu salah. Cuma hari ni dah terbuka banyak cara-cara lain. Dah lebih dynamic lah. So kita kena terima hakikat tu. Kalau kita tengok statistik hari ni kan, diorang risau kenapa Gen Z tak nak sambung belajar. Betul. Tak, diorang kena terima hakikat, dunia dah berubah. Macam mana kita nak force budak, dan saya yakin budak-budak ni, dia bukannya duduk bawah jambatan. Betul. Kan? Dia do something yang dia rasa this is my passion. Kan, katakanlah dia minat e-sport, dia ada income, betul tak? Betul, ada income. Dia ada benda dia. Saya pun tadi tengok dia orang fokus do something. Dia bukan lepak pakai hoodie, isap kaset, duduk kat McD, tak tutup pasar sampai 4-5 pagi. Isap power bank. Dia duduk sini kan, dia ada goal, macam nak competition, dia ada target, dia hidup dia ada benda dia hala tuju. Dia bukan luara. Betul. So yang ini parents kena faham. Dan semua orang lah, tak kisah siapa yang tonton hari ni, kita kena terima hakikat dunia dah berubah. Contoh dulu kita tak faham. Saya tak tahulah awak macam mana. Bila saya belajar, saya bukan bodoh tau, tapi saya bila belajar memang tak masuk. Macam-macam sama. Kismis dah makan. Tahu tak dulu Examore apa benda? Tahu. Dia macam bedak sejuk tu, tapi makan supaya kepala tak cekedik. Asal memang berbotol-botol makan. Sipis satu pun tak boleh hafal. Berat tu kalau sipis satu pun tak hafal. Jadi ada orang, kita kena faham, ada orang otak dia memang didesign untuk sistem akademik. Silakan, go on. Betul. Top 1%, 4 flat, jadi orang profesional hebat, silakan. Tapi kalau ada budak yang dia tak suit dengan minda otak dia ni, kita tak boleh force dia. Mungkin dia punya kekuatan kat tempat lain. Betul. Faham tak? Mungkin dekat dunia kemahiran ke, benda-benda macam e-sport ni ke, design digital, seni. Betul. So kita kena faham bahawa dulu kita tak ada choice. Betul tak? Betul. Itu satu je. Jadi sama ada kau ni otak kau punchen ke tak peduli. Semua orang kena ikut satu jalan sahaja. So bila dunia ni moden, banyak jalan-jalan terbuka. Hari ni ada kejayaan baru sampai tahap apa tau? Modal lampu soloh je, DIY, pergi tempat gelap, buat live paranormal, cari hantu. Betul. Faham? Tapi dapat banyak. Diorang dapat banyak gift. Itu adalah kerjaya lah sebenarnya. Okay, kita kena faham. Kita janganlah ada sentimen apa-apa. Kita kena tahu, semua orang dia belajar, tujuan dia simple je, untuk guna ilmu tu untuk dapat duit. Betul. Very straightforward. Tak payahlah cerita pasal ni lah, untuk ni lah, penunu Bunsen apa semua. Betul tak? Itu kita straightforward je. Tujuan kita belajar satu benda, tak kisah ilmu apa pun,
Matlamat utama dia benda-benda dunia ni untuk kita dapat duit. Itu ekonomi je. kan. Itu je. Betul. Itu je tujuan kita belajar. Betul tak? Jadi kalau ada orang tu katalah dia belajar macam nak cari hantu kat mana dulu, lampu macam mana, macam nak bagi seram sikit, suara tu je. Guys, saya ke depan sikit, ke belakang. Faham? Dia belajar. Dia train dia kan untuk tu, nama dia entertainment. Betul. Dia dalam kategori horror. Dulu sebab tu saya cakap. Contoh sekarang ni kita ada e-hailing, ada Grab. Contoh kalau budak-budak ni kan, itu kerjaya dia orang. Tapi kalau gig ekonomi. Yes, kalau parents jenis yang dulu-dulu punya mindset, bila dia datang bakal menantu dia datang, okey, dia tanya awak kerja apa? Kalau dia kata Grab, untuk orang yang parents yang generasi yang mungkin level-level mak kita ni, mungkin nampak tak ada masa depan. Betul tak? Sebab dia bukan faham. Sebenarnya orang yang dalam industri ni, dia orang making money. Betul tak? Lagi banyak sebenarnya. Mungkin lebih banyak kan, dan dia orang boleh dapat duit bila-bila masa dia nak. Okay? Sebenarnya tu matlamat dia untuk dapat duit. Jadi dia orang pun kena pandai lah. Bila jumpa bakal mak mertua dia, jangan cakap dia bawa Grab, cakap saya dalam industri transportation. Betul. Kalau contoh dia cari hantu, saya dalam industri entertainment makcik. Hiburan tapi yang horror seram. Makcik pernah tengok dalam wayang apa cerita hantu, saya dalam kategori itu. Maknanya dalam kita nak deliver kita punya kerjaya tu pun, yes, nak kena convince lah. Dalam bentuk convince yang, tapi kena in a professional way lah. Jangan cakap saya food panda. Jangan macam tu. Cakap saya transportation makcik. Kalau saya tak ada, mungkin ramai orang bahaya. Ada yang lapar, ada yang macam-macam masalah. Jadi saya kena ada. Saya always kena standby. Ini kerjaya saya makcik. Steady. Tapi ada je kawan-kawan saya yang bawa food panda, Grab, dapat bernikah dan meneruskan rumah tangga dengan baik. Sebenarnya cuma memang nak kena ubah pun sebenarnya. Cuma semua orang kena faham. Okay, dalam hidup ni kita tahu, ini saya punya prinsip tujuan kita masuk untuk keluar. Betul. Okay, so kalau contohlah sekarang dia making money dengan bawa Grab, so dia kena always ada plan. Apa dia nak exit buat next lah. Yes, exit plan kena ada. Kalau tak, berpusing-pusing, tergapung kat situ kan, sebab dia tak ada plan. Sebab tu kadang orang kat luar ni orang cakap kan, kalau orang yang dia tak jadi apa-apa tu, orang tuduh dia orang gagal. Bagi saya dia bukan gagal. Dia adalah orang yang berjaya. Berjaya menjadi sesuatu yang dia nak, iaitu tak tahu nak jadi apa. Ada juga macam tu Tapi macam mana dia nak jadi satu benda yang dia tak tahu? Tapi susah juga. Kadang dia orang ni, orang kata dia mengimpikan zon yang selesa. Macam saya kan, macam mungkin Tuan Azri, mungkin kita tak suka dengan benda yang selesa, sebab benda selesa ni akan membunuh kita sebenarnya. Tapi itu yang membuatkan diorang ni rasa selesa. Tapi kalau Tuan Azri sendiri kan, apa benda yang patut budak-budak sekarang ni buat supaya diorang ni keluar daripada diorang punya zon selesa? Okay, pertama sekali saya cakap dari sudut yang jujur lah. Okay, ni jarang orang cakap. Sebenarnya saya suka ramai orang selesa. Awak faham, awak tahu tak kenapa awak boleh tapau industri ni sekarang? Sebab ramai selesa? Yes. Terima kasih semua. Betul lah. Bayangkan kalau semua orang competing each other, susah nak cari makan. Betul. Dan kita perlukan mereka. Faham? Jadi kepada siapa yang bukan jenis macam tu, teruskan lah. Teruskan. Always kena challenge diri kita lah. Maksudnya okay. Tapi kita kena faham we can't change people. Kita tak boleh ubah orang. Diri sendiri kan. Awak pun saya yakin dah macam-macam budak awak jumpa, yang muka lonjong, muka petak, macam-macam kan. Macam-macam orang. So awak dah faham bahawa kita tak boleh ubah orang. Betul? Kita hanya boleh sampaikan sahaja. Dan kita kena faham bukan semua orang boleh make it dalam hidup ni. Okay, maksudnya untuk jadi sukses tu bukan semua orang boleh. Terutamanya jadi kaya. Betul tak? Tapi kalau orang tu dia rasa dia bukan nak kaya, dia nak hidup yang okay, it's okay kan, teruskan. Tak ada salah lah. Tak ada salah. Cuma semua orang ada choice. Cuma jangan komplain. Kan lepas dia dah pilih, aku nak hidup apa adanya, jangan komplain. Tapi ramai yang komplain. Itu isu dia. Sebab tu saya bagi tahu, kita boleh pilih, cuma jangan komplain. Contohlah kau konon-konon nak kaya kan, buat bisnes lah apa. Hari ni kita tengok dekat TikTok, kejap-kejap menangis. Betul tak? Kau yang nak ya nak kaya lah apa, menangis kepala ban buat apa? Shut up. Tak, betul. Tak, sejak bila kalau meniaga tak okey menangis? Sejak bila? Sejak diorang rasa macam tu lah kan. Diorang rasa macam
Dunia ni tak adil betul. Sebab tu macam saya punya video semua orang cakapkan cakap keras lah. Tapi kalau kita tengok dalam masyarakat kita dah lama sangat dipujuk, orang jaga hati sampai bila? Betul tak? So saya bagi tahu keras sekali ni supaya bukan nak downgrade orang. Supaya orang tu kadang-kadang kita kena penampar sekali baru kita sedar. Betul. Betul tak? Contoh mungkin mak bapak kita dulu kita panjat kita tak dengar. Okay, kita jatuh sekali, dia tambah lagi sekali, sekarang baru kau tahu. Dah tak payah panjat lagi. Okey. Maknanya tapi itulah diorang ni sentiasa nak dipujuk. Bukan dipujuk tu satu, nak dibagi wake up call banyak kali. Tu masalahnya kan, macam ramai masa PKP lah terutamanya. Banyak je student dia cakap dekat dia DM saya, dia cakap, "Oh Daddy, salam Daddy, saya rasa burn out lah, nak suicide lah." Tak, lagi satu yang burn out ni macam mana? Burn out tu macam mana? Tak tahu. Saya pun tak tahu level of burn out ni macam mana. Sebab macam saya saya ada tengok orang buat konten dah, saya dah burn out apa semua. Saya bila tengok macam tu kan, saya kata, thank you. Tolong ramai sikit burn out guys. People like us will conquer the world. Faham tak? Betul. So simple jadi. Hidup ni always competition. Dia player awak fight dengan saya fight dengan awak. Itu je. Tak kisah kita buat apa pun kan. So jadi kita semua kena tahu, kalau kita jenis orang yang ikut perasaan, kita always akan ditewaskan oleh orang yang buat kerja dalam apa jua keadaan emosi dia. Ada orang dia ada mood pun nak buat. Ada orang dia ada mood ke, dia tak ada ke, dia keep on doing every single day. Orang macam ni always akan win. Betul. Dan most people buat benda ikut emosi. Betul tak? So kita yang sepatutnya control kita punya emotion, bukan emotion yang control kita. Macam contoh awak buat benda-benda cakap kepala bana apa benda semua ni. Betul. Ada ketika tak malas nak buat? Biasanya saya menganggap ni part of saya punya disiplin lah. Okay. Saya buat je. Maksudnya adalah ketika rasa macam macam tak ada mood. Betul, ada kan? Kita manusia, kita bukan robot. Betul. Tapi kita still buat juga. Macam awak dia stream kan, dia stream main game apa semua kan. Itu bukan senang. Betul tak? Transparent, terlalu transparent. Nak buat benda tu, ada tak rasa macam aduh? Ada, selalulah. So kita tetap buat juga. So itu beza champion dengan loser. Loser always ikut feeling dia. Dan lelaki memang tak boleh ikut feeling. Betul. Kan awak ada keluarga, saya ada keluarga. Bayangkan kita lead kita punya isteri, golongan wanita yang memang fitrah dia dipenuhi dengan emosi. Kalau kita tak boleh kontrol emosi kita, macam mana kita nak lead pasangan kita yang dipenuhi dengan emosi? Betul tak? So sebab tu lelaki mesti kena ada self control tu. Kita memang kena ada semangat, marah, agresif tu semua kena ada. Tapi kita kontrol dia, halakan ke satu tempat untuk kita berjaya. Faham? Kalau lelaki tu tak boleh kontrol emosi dia, apa jadi? Lelaki dibiarkan ikut perasaan, apa jadi? Balik rumah, bini dia masak tak sedap, apa dia buat? Dia campak pinggan. Faham? Penampar bini dia. Betul. Terajang anak dia. Sepah-sepahkan rumah jiran. Faham tak? Tak boleh. Lelaki always kena kontrol. Kena kontrol lah emotion, kan? Tak sedap pun masih lagi makan. Betul. Macam Tuan Azri sendiri kan, sepanjang suku abad ni lah hidup ni, kehidupan ni kan, apa lagi yang belum di-achieve? Yang memang macam saya dulu, saya dengan isteri lah, biasanya sebelum tidur kita masih selalu akan berfikir, kalaulah kita ada 500 juta kan, nak buat ni, nak buat tu. Macam Tuan Azri sini ada tak? Nak ada Wisma Azri Walter ke dekat tengah-tengah KL? Saya ada banyak benda yang saya belum capai lagi. Sebab tu masa saya ada 20 kedai, saya start jual barang balik tepi jalan. Saya start jual barang ada 2 fasa. Satu first start, kedua bila saya ada 20 cawangan kedai. Kalau selalunya patutnya dah ada 2 kedai pun dah relax betul tak? Kan? Dah tinggal update gambar steering dengan dengan jam kan. Tapi saya punya konsep, selagi mana hidup always challenge dan kena develop banyak benda, dan apa kita boleh bagi manfaat, value kepada masyarakat, hidup orang lain. Sebab awak kena tahu apa yang kemampuan awak hari ni, saya kan, kita kena tahu kita ni dianugerahkan oleh kebolehan ni yang mana bukan semua orang boleh. Betul. Jadi kalau kita tak gunakan betul-betul, kita cepat puas hati, so nanti kita mati, Tuhan tanya kita, apa kita nak jawab? Tapi untuk orang biasa, dia akan rasa orang macam kita ni gila dunia. Betul. Faham? Mostly akan fikirnya tu. Gila dunia tak cukup-cukup. Tapi untuk orang macam kita rasa disebabkan kita bersyukur, kita always nak buat lagi.
tolong orang cipta lagi lebih banyak kejayaan. Sebab simple je, katakanlah bisnes awak buat ni, awak daripada ni create cash flow lain ni terbuka. Setiap kali terbuka cash flow ni ada peluang pekerjaan. Betul? Supplier boleh make money, supplier ada staff ramai-ramai. Betul? Kita tak tahu, mungkin ada yang tunjang keluarga dia, hantar duit kat kampung. Nampak tak? Tu pergerakan ekonomi tu. Untuk orang yang tak buat, dia tak faham. Dia akan nampak orang macam kita ni gila duit, tak pernah cukup dan gila duit. Tapi sebenarnya orang macam kita ni, kita always nak buat sebab kita rasa syukur. Kalau tak syukur, maksudnya aku stop. Tapi disebabkan syukur ni, aku nak buat lebih baik supaya lagi ramai orang dapat manfaat. Faham. So macam impian tu antara yang paling nak sangat apa? Saya daripada dulu impian saya adalah untuk merahsiakan impian saya. Jadi sampai dan saya memang itu antara sampai sekarang. Itu ni Itu macam azam ni, apa azam? Azam saya adalah untuk merahsiakan azam. So memang banyak contoh saya banyak impian. Antaranya saya punya pemahaman tentang bisnes ni dia broad. Okay, saya bukan usahawan gunting rambut, bukan. Saya adalah usahawan. Saya punya goal, saya nak ada bisnes dalam pelbagai industri di dalam dunia ni. E-sport pernah ada tak dalam? Belum lagi. So stand by Kena ada ni. saya belum. So saya rasa sebab kenapa nak kena ada satu je? Kenapa tak buat macam-macam? Sebab apa? Sebab boleh. Betul, sebab boleh ni. So saya punya goal adalah untuk develop pelbagai jenis bisnes dalam pelbagai jenis industri. Itu antara saya punya goal lah. Yang ada banyak lagi belum tercapai dan kerja saya belum habis lagi. Tapi tadi saya ada terbaca ada terbuka satu TikTok, ada video TikTok ni, dia cakap umur kita ni panjang ni selain daripada takdir ialah disebabkan kita banyak belanja orang makan, tolong orang. So macam Tuan Azri ni, saya rasa umur akan panjang lah sebab banyak memberi manfaat. Kan, bagi orang makan kan, bagi peluang dan terus memberi inspirasi lah, insyaAllah. Sebab tu cerita pasal umur panjang ni, tapi kalau panjang pun tak pension pun apa. Sebab tu saya bukanlah ustaz. Betul. Tapi this konsep ni macam ni lah. Kita Islam, kita tahu kita boleh mati anytime. Betul. Disebabkan kita tahu kita boleh mati anytime tu yang kita tak boleh relax. Kena push. Aku tak cukup begini. Tidur mati nanti okey ke? Betul. Faham tak? Sebab tu kita keep going, keep doing. Sebab kita tak tahu. Sebenarnya Corona bana ni banyak ajar kita tau. Betul. Tapi tak tahu diorang belajar ke tak. Contoh, dulu kita telah dipasakkan dalam minda masyarakat kita ni always looking for security yang terjamin. Corona bana ni datang, boom, ada ramai orang terapung. Dia tak pernah sangka pun dia hilang kejaya, bisnes dia collapse. Tak pernah sangka dia kaya teruk, betul tak? So jadi dia telah mengubah banyak orang. Jadi untuk orang yang teruk, dia sepatutnya belajar satu benda tau, bahawa dalam hidup ni tak ada benda terjamin pun. Sedangkan kita ni, Tuhan cipta kita, setiap hidup pasti akan mati. Apa tujuan dia? Mati tak tahu bila. Mati pukul berapa, kat mana, kita pun tak tahu. Supaya kita always be prepared. Betul. Sama macam dunia ni. Kalau kita aku nanti ada pencen, aku ada KWSP, and so kita rasa relax selama berpuluh tahun kita tak belajar benda baru, tak prepare. So apa jadi kita nanti? Contoh, hari ni ramai orang katalah sekarang ni umur dia 30. Dia buat decision, dia pencen nanti, katakanlah Jusaf pun kan. Jusasi. So gaji las apa semua, katakanlah dapat duit servis apa sama macam kerja swasta, katakanlah dia akan dapat 1 million. Dia buat decision kira tu sekarang ni. Dia umur 30. 30 tahun daripada sekarang dia akan dapat 1 million. Tapi dia kena tahu angka dia sama 1 million, tapi nilai dia tak sama. Betul. Faham tak? Dalam keadaan dia tak ada skill macam mana nak manage duit 1 million. Betul. Dia tak ada networking, dia tak ada skill, dia tak ada knowledge. So apa jadi kat dia? Akhirnya duit akan habis. Betul. Duit setinggi gunung pun akan habis. Kalau tak percaya, tengok dalam masyarakat kita. Saya bukan nak perkecilkan orang atau downgrade ni, untuk kita belajar. Kita tengok berapa ramai orang yang di usia sepatutnya direhat, dia still kena kerja sebab rumah belum habis bayar. Betul. Lepas tu masyarakat kita standard dapat duit-duit KWSP ni, waktu tu lah anak kahwin, sponsor. Betul. So akhirnya duit habis. Dia tak tahu nak manage duit. Faham tak? Dia tak prepare.
Bila dia dapat 1 juta nanti, apa skill dia kena ada? Tapi memang nampak lah 1 juta hari ni dengan 1 juta yang tahun 2007 tu memang banyak jauh dia punya gap. Pada saya sebab 1 juta hari ni boleh di-achieve melalui social media saja. Kan? Okay. Itu best ni bab ni kan. Kadang saya tengok dekat Malaysia ni, saya rasa kita kurang exposure. Sekarang kita kena faham. Jadi bayangkan kalau awak sekarang ni tak ada media sosial, keras tak? Oh, keras, betul. Kan, sebab kita kena faham. Sekarang ni crowd ni is the new money. Kan, contoh sekarang TikTok tu utamanya, betul. Attention kat sana. So bila ada attention ni, maksudnya ada manusia, ada buying power. Ya, bersama manusia ada duit. So bila kita tengok ada satu corak baru di zaman moden ni, sepatutnya kita kena belajar lah. Macam mana dalam keadaan attention banyak-banyak tu, macam mana aku nak make money. Cuma dalam masyarakat kita tak ramai orang nak belajar. Faham tak? Tapi tu bagus lah. Pada saya sekarang dah bagus lah, sebab dah tak ada kompetitor lagi lah. Macam tu dah kurang lah kompetitor. Cuma kita bagi exposure lah. Sebenarnya tu saya cakap, kita sebenarnya kadang-kadang kita agak lambat sikit untuk bertindak tu. Sebab tu siapa yang cepat bertindak, dia boleh make money. Lambat bertindak dan masyarakat lambat menerima. Macam e-sport dulu boleh kata dulu. Awak dia ni antara yang terawal kan? Terawal lah. Dia kalau diorang panggil saya bapa permodenan e-sport. E-sport ni dah lama dah. Ada orang-orang lama yang main sampai ke China, main kat Europe semua. Tapi untuk memodernkan e-sport kat Malaysia ni, saya antara orang-orangnya lah. Dan alhamdulillah saya memang orang anggap Corona Bana ni satu bala. Tapi macam saya rasa satu nikmat lah. Hikmah dan nikmat lah untuk industri ni, sebab tu spark. Macam mana dia nak grow dan naik. Betul. Sebab jadi bagi saya dia dua je. Sama ada kita jadi yang awal atau yang laju. Betul. Kalau kita tak boleh jadi awal, make sure kita jadi laju lah. Kalau kita awal pun tak, laju pun tak, dia jadi end user je lah. Dia akan sentiasa jadi end user. So untuk saya rasa dah tinggal 5 minit lagi. Mungkin ada apa-apa. Asal 5 minit ikut kodak habis? Bukan kodak habis. Saya memang dia sejam ni, dia sebenarnya nak lebih. Tapi pasal kita ada tetamu satu lagi. Tu rapper tu. Kawan baik kepada DJ T-Bone. Sekejap lagi saya akan, kalau kenal lah, tarik kru Tofat. Ni kawan-kawan dia. Hai. Nama dia Seed Entertainment. Tapi dia tak se-famous Tuan Azri kat TikTok. Itu sebenarnya kadang-kadang tak nak kita kena faham. Sekarang zaman moden, okay? Talent macam mana pun, kalau kita tak tahu macam nak jual diri kita hanya orang yang ada talent saja. Betul. That's how the world works, okay? So ada talent satu skill, jual diri kita another skill. Faham tak? Penting, so humble dah tak ada dah. Dia always kena macam mana nak reach more people. Dia ada satu pepatah daripada On Tai Kim. Dia pernah tulis dalam satu buku. On Tai Kim? On Tai Kim. Dalam sebuah buku yang dia pun tak pernah tulis. So dia punya pepatah macam ni: if you don't speak out, how the world will know you exist. Ada ramai orang dia ada kebolehan. Betul. Tapi dia tak nak cerita kat dunia. Saya simple je. Dia introvert agaknya. Tak, apa kena mana introvert dengan bagi tahu? Tak lagi. Okey, lagi satu, siapa approve dia introvert? Daripada mana borang dia dapat? Siapa yang luluskan dia introvert? Extrovert, ambivert, kepala panas, siapa? Tak ada pun, betul tak? Diri dia sendiri dia endorse. Kemungkinan bukan dia introvert. Kemungkinan dia ada low self esteem. Okey, betul. Kadang-kadang dia tak perasan, aku ni yang ini kot. Tapi sebenarnya dia low self esteem. So bila dia tak train diri dia macam nak naikkan dia punya keyakinan diri tu, sampai bila dia akan dia ambil satu je, aku introvert. Senang. Senang je, mudah lah. Jawapan paling mudah. Tak nak campur orang sebab introvert. Saya ada ramai budak team sales yang introvert, yang top sales. Introvert tapi top sales lah. Yang extrovert, yang konon-konon extrovert, buang-buang apa pun tak ada. Hasan Hasan dia ambivert. Ambivert ni dia dua lah. Dia dua campur. Okay. Dia darat dan juga lautan. Okay, untuk Tuan Azri lah, kata-kata terakhir mungkin yang tengah tengok ni,
golongan umur tu semua, boleh kata semua lah. Semua. Okay. Apa kata-kata terakhir. Maybe kawan kita pun ada kat sini, Arif nanti kejap lagi. Okay, apa so dia tengok. salam pengenalan semua. Saya Azri Walter. Thank you Daddy kerana jemput saya dalam podcast ni. Kita tak tahu mungkin bila kita jumpa lagi, tapi video ni akan jadi sejarah 7 keturunan ketemudan manusia seluruh jagat raya. Cuma saya nak bagi tahu korang, seperti mana saya, Eddie, mungkin kita dulu kita pun tak pernah tahu. Awak pernah tahu dulu waktu sekolah, cikgu tanya, dulu cita-cita tak banyak. Cita-cita tak banyak dulu. Betul. 4 je. Betul. Polis, askar, bomber. Cikgu. Awak dia apa tu. Tapi sekarang dah banyak kerjaya tu. Betul. Cita-cita dah banyak. So seperti mana kami tak tahu bahawa hari ini kami akan jadi seperti mana apa yang kami capai dalam hidup. Maksudnya korang yang menonton hari ini pun ada peluang. Betul. Kan? So apa yang saya nak bagi tahu orang, don't lose hope. We never know what tomorrow will bring. So apa-apa yang kita buat, always make sure be the best dan henyak sampai lunyai. Nampak? Daripada pro pemain bola, F&B, businessman, dan hari ini menjadi seorang content creator dalam sudut motivation. Cuma jangan masuk e-sport je. Takut nanti saya susah nak makan, cek makan. Okey, itu je daripada saya dan Tuan Azri Walter. InsyaAllah apa yang kita borak ni ialah pengalaman hidup kita. Kan? Jadi kalau mana yang baik tu korang ambil lah. Mana yang tak baik boleh jadikan sebagai contoh supaya jangan diikut. Hopefully dapat bantu ramai orang insyaAllah. InsyaAllah. Bantu Hasan jugalah. Ya. Tapi Hasan okey. Saya nampak memang dah okey dah. Dah tak rosak dah. Terima kasih lagi sekali. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Amin. Alright.